Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Surat 74. Baris yang ke-8 daripada atas. Baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan setengahnya Islam, dan setengahnya setengah daripada syarat sah sembahyang, setengah daripada syarat sah sembahyang Islam dalam syarah dia tu, dan setengahnya daripada syarat sembahyang, yakni daripada syarat sah sembahyang Islam orang yang sembahyang itu. Orang yang sembahyang tu orang Islam, maka sahlah sembahyang dia. Maka tiada sah sembahyang orang kafir. Orang kafir tidak sah sembahyang. Nak sah sembahyang ni kenalah orang tu orang Islam. Ada ke orang kafir yang sembahyang? Sekarang ni nak sah sembahyang kena orang Islam, dan tiada sah sembahyang orang kafir. Orang kafir tak sah sembahyang. Ada ke orang kafir sembahyang? Sebab kata Imam Asy'ari rahimahullah, kita tidak boleh mengkafirkan orang yang sembahyang. Kita tidak boleh mengkafirkan orang yang sembahyang yang satu kiblat dengan kita. Macam mana timbul pula maka tiada sah sembahyang orang kafir? Orang sembahyang mana ada kafir-kafir lagi? Ada jumpa orang bukan orang Islam di sembahyang? Dan setengahnya daripada syarat sembahyang Islam orang sembahyang itu, orang sembahyang itu kena orang Islam, maka tiada sah sembahyang orang kafir. Orang kafir tak sah sembahyang. Orang nak kira orang kafir tak sah sembahyang. Ada orang kafir sembahyang? Kena urah kat mana? Dia dalam kitab ni satu-satu syarat sah huraian dia panjang. Syarat sah suci daripada hadas kecil, panjang dia cerita bab wudu. Kemudian syarat sah sembahyangnya suci daripada hadas besar, dia cerita berkaitan dengan hadas besar, panjang dia cerita. Di antara syarat sah sembahyang hak lepasnya suci daripada najis, dia pun ceritalah bahagian-bahagian najis, macam mana kaifiat menyucikan najis. Sebab apa? Nak memastikan bahawa syarat-syarat sah tadi itu kita sempurnakan. Sebab kalau syarat sah tersebut kita tidak sempurnakan, sembahyang kita sajalah tidak sah. Kita belum lagi menunaikan kewajipan sembahyang apabila syarat sah sembahyang tidak cukup. Mana kita belum lagi menunaikan kewajipan atas zimmah, atas tanggungan kita masing-masing. Apabila kita belum lagi menunaikan kewajipan atas zimmah, atas tanggungan, atas apa? Zimmah ni apa? Atas tanggungan, atas. Sekarang ni start daripada umur kita balik berakal. Tiap-tiap waktu tu ada kewajipan atas zimmah kita. Tiap-tiap waktu
Masuk waktu satu waktu zuhur contohnya, kewajipan zuhur tu ada atas zimmah kita. Zimmah ni tanggungan kita. Ke ayat modern macam mana nak sebut? Atas zimmah ni atas batang tekak kita lah, atas tanggungjawab kita. Bukan? Tiap-tiap waktu. Habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Tambah pula lagi atas zimmah kitanya kewajipan asar. Tiba-tiba hak zuhur dalam waktu tadi ni kita dak semayang. Bila kita dak semayang, tak lepas tu tanggungan. Bukan kata habis dah waktu zuhur. Lepas tu ni zuhur halal dah, ada benda dah. Dah ada atas batang tekak di zuhur. Masuk asar. Asar pula atas tanggungan dia. Habis asar dak semayang juga. Zuhur lah atas tanggungan dia, asar atas tanggungan dia. Bila nak selesai tanggungan ni, dia kena semayang. Sebab kadang-kadang orang kita ni apabila dia dak semayang zaman muda-muda, dia kata hak tu kih lama, dia kata. Masa kita dulu-dulu belum kita sedar, masa kita tak tahu apa satu. Dia kata masa zaman saya jahiliah dulu. Jahiliah tak jahiliah pun mu orang Islam. Mu akil balik. Bila mu akil balik, mu balik je tiap-tiap waktu tak atas zimmah mu ada, atas tanggungan mu ada. Selagi mu tak buat, selagi tu ada atas batang tekak. Tak kira lah zaman bila pun, tak kira lah berapa puluh tahun pun, ni atas batang tekak kita. Bila nak selesai batang tekak, kena tuna. Sebab selagi tak tuna, tak lepas. Tak kira berapa puluh tahun, tak kira ni. Sebab di kewajipan tu kekal. Bukan kata habis waktu. Habis waktu dah zuhur. Dah zuhur ada selesai zuhur. Asar jangan tinggal asar. Zuhur lepas. Asar jangan tinggal. Tinggal juga asar pun lepas. Garis tinggal. Dah. Selagi tak tuna, ada atas tanggungan kita. Sampai bila-bila. Dah tak tuna, maka atas zimmah kita menimbung-nimbung. Apabila menimbung-nimbung khijaan ni, apabila suruh tunaikan balik, Allah banyak. Berat gitu agama. Dah banyak gitu. Banyak kimu timbung. Timbung jadi banyak. Kewajipan agama tak banyak sebab waktu sewaktu sesemayang. Tak ada banyak-banyak Dah tu nimbung siapa buat? Kita yang timbung kan? Kalau faham bab kewajipan tak timbul lah. Macam mana hak lama nak kena selesai juga, hak tu hak dulu dah. Macam kita masuk bulan Ramadan. Masuk Ramadan tu atas zimmah kepala kita ada kewajipan puasa. Dah puasa ada tak kepala. Sampai ke bila-bila. Kemudian kita semayang nak lepas kewajipan atas zimmah, sembahyang yang sempurna, syarat dan rukun, semayang yang sebenar. Boleh lepas atas zimmah kita sudah menunaikan kewajipan sembahyang. Sekarang ni kita kata tiap-tiap waktu masuk waktu kewajipan atas batang tekak kita, atas zimmah dia panggil. Masuk waktu lain pula atas batang tekak kita zimmah. Mana pun kita kena tunaikan. Tunai nak lepas zimmah ni, tunai cukup syarat dan rukun. Lepas zimmah. Kalau syarat ataupun rukun tak sempurna, kita belum lagi menunaikan kewajipan, kita belum lagi melepaskan kewajipan atas zimmah, atas batang tekak kita. Walaupun rupa zahir kita semayang pun, kita masih lagi belum menunaikan kewajipan tiap-tiap waktu tadi atas batang tekak kita. Mana apa? Nimbung macam udah semayang terus. Gitu. Jadi kita nak pastikan kita ni semayang menunaikan kewajipan atas batang tekak kita. Orang yang akil balik, mukallaf akil balik lah. Tak ada akil balik nak kira kewajipan atas zimmah ni, tak balik lagi, tak ada apa-apa lagi. Nak menunaikan kewajipan kena cukup syarat dan rukun. Hak rukun dicerita di hadapan, cerita syarat dulu. Syarat didetailkan. Syarat suci dah kecil didetailkan. Syarat suci dah besar didetailkan, diperhalusi dalam kitab ni. Syarat suci daripada najis dia perhaluskan, cerita bab bahagian najis, cara kaifiat mencegah najis. Kemudian ni syarat
di antara syarat sah semayang Islam. Kita ada huruf panjang. Dia berarti setakat tu je. Islam. Nak sah semayang kena orang Islam. Orang kafir yang semayang tak sah semayang dia. Itu persoalan sana ni. Ada orang kafir semayang. Nak cerita macam mana? Itu pendek je sini. Yang mana minggu lepas kita cerita sikit sebanyak, yang mana asas kepada Islam adalah dua kalimah syahadah. Yang mana di awal kitab kita dulu, di awal kitab babul aqidah dulu, babul aqidah di awal kitab kita dulunya cerita berkaitan dengan dua kalimah syahadah. Di awal kitab di mushaf 8 mushaf 9 dulu dia datangkan berkaitan dengan dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, maknanya aku mengetahui akan Allah, aku i'tiqad akan Allah, aku percaya akan Allah, aku membenar akan Allah bahawa Allah lah Tuhan yang sebenar yang kita sembah. Ni hak dulu mushaf 8 mushaf 9 dulu cerita bab syahadah. Tapi cerita bab syahadah di awal kitab dulu ia nak pergi pada akidah, ia nak pergi pada pegangan. Walhal kita maklum syahadah bukan termasuk dalam rukun iman, dia termasuk dalam rukun Islam. Tapi antara Islam dan iman dia tidak cerah tangga, dia berkait. Antara syahadah dengan rukun iman dengan beriman dengan Allah dan Rasul ni berkait. Tapi didatangkan dengan dua kalimah syahadah terlebih dahulu. Walaupun tajuk mushaf 8 kita dulu tajuk akidah, tajuk berkaitan dengan iman. Itu bab rukun Islam syahadah. Kita nak pergi kepada pengertian Islam tu dulu. Dan kitab ni kekal cerita Islam saja. Kitab mana hak kita nak halusi apa dia Islam tu sendiri. Rukun Islam tu cerita yang kedua. Kita nak kena faham apa dia Islam tu sendiri. Yang mana Islam, iman dan ihsan adalah komponen dalam agama kita. Agama adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Itu agama. Dalam agama ni ada tiga hak Nabi bawa: Islam, iman dan ihsan. Apa dia Islam? Pengertian dia. Apa dia iman? Apa dia ihsan? Kemudian barulah pergi kepada apakah rukun Islam, apakah rukun iman. Jadi dalam kitab kita ni tak cerita bab panjang bab Islam. Cerita panjang bab Islam bukan dalam kitab fiqh, dalam kitab tauhid, dalam kitab usuluddin. Di antaranya dalam kitab sifat 20 dia akan cerita berkaitan dengan apa dia pengertian Islam yang menjadi syarat sah sembahyang kita. Maknanya ada orang semayang tu orang bukan orang Islam, sebab tu timbul maka tidak sah semayang orang kafir. Maknanya apa? Ada orang kafir orang semayang. Jangan kata mengkafirkan orang pula ni. Maknanya apa ni? Ada orang kafir yang semayang, orang yang tidak mencukupkan syarat sah Islam. Sama juga ada orang semayang yang tak sempurna syarat sah suci daripada hadas kecil. Ada orang semayang yang tidak mencukupkan syarat sah suci daripada hadas besar. Ada orang semayang yang tidak mencukupkan syarat sah suci dan najis. Ada orang semayang yang tidak mencukupkan syarat sah Islam, mana dia bukan orang Islam, dia orang kafir. Jadi sebagaimana kita nak semayang ni pastikan kita ada wuduk. Kita nak semayang ni pastikan kita tidak berhadap besar. Kita pastikan pakaian kita, tubuh kita, tempat kita nak semayang kena suci dan najis. Sebab apa? Tak sah semayang kalau tak cukup syarat sah. Kita kena pastikan Islam tu sendiri yang menjadi syarat sah sebagaimana syarat-syarat sah yang lain. Sebab timbul ada orang semayang hak kafir, tak sah semayang dia. Bila tak sah semayang, dia semayang macam orang tak ada wuduk. Macam tak ada wuduk lah, tak sah semayang. Bila tak sah semayang, maknanya atas zimmah, atas batang tubuh dia, dia belum lagi menunaikan kewajipan tiap waktu semayang hak masuk. Saya ada bawa kitab
sifat 20. Kitab Faridatul Faraid. Jadi di awal kitab Faridatul Faraid didatangkan berkaitan dengan agama. Apa dia agama? 3 bahagian tadi, Islam, iman dan ihsan. Kemudian didatangkan apakah dia pengertian Islam. Apakah dia pengertian Islam? Orang yang ada ni dipanggil orang Muslim. Apa tu baru kita pergi pada rukun dia. Kita nak faham apa dia Islam tu dulu, yang menjadi syarat sah. Sebab tak ada orang nak semayang dalam keadaan tak sah, biar tak sah pun aku nak semayang juga, tak ada. Kih benda semayang dalam keadaan syarat sah tak cukup, kita tak ngaji lah, kih jahil. Kita tak sedar di semayang tu tak sah, kih jahil. Mana kalau duduk kerana kih jahil, tak ada orang yang semayang tunggang-tunggi tak sah. Tak ada orang, aku biar tak sah pun aku nak semayang je. Ada jumpa orang gitu. Tu tak betul kepala otak orang. Tapi kita bukan khas semayang je ni. Yang lagi kita nak puasa. Syarat sah puasa pun Islam juga. Puasa lapar ni, kenali pakai petang, makanan banyak. Biar lapar pun perintah Allah. Syarat sah puasa Islam. Salah satu syarat sah puasa Islam. Orang yang bukan Islam tidak sah puasa dia. Lepas tu selesai Ramadan, kita nak bagi zakat pula. Syarat sah zakat Islam juga. Masuk bulan haji pula, nak pergi Mekah pula, syarat sah haji Islam juga. Yang pertama, maknanya ada orang semayang hak tak sah, kih kafir. Sama juga, ada orang puasa tak sah, kih kafir. Ada orang zakat tidak sah, kih kafir. Ada orang pergi Mekah tak sah, kih kerana kafir. Sebab apa? Sebab dia tak faham apa dia Islam. Kita biasanya dengar Islam ni, tarikh Islam kita tak cara. Kita hanya rukun Islam je kita duk bilang. Pun tak faham sebenarnya, bilang saja je. Rukun iman pun bilang saja, tak faham pun. Tapi sebelum kita nak cerita rukun-rukun ni, kena cerita dulu Islam tu apa dia. Dalam kitab Faridatul Faraid, kita ambil sikit lah. Bermula Islam itu, syarat sah semayang kalau nak kitab fiqh kita ni, mengikut dan menerima, mengikut dan menerima oleh zahir seseorang. Secara zahir ni, mengikut menerima hati, itu iman. Selapis lagi kita tengok zahir Islam dulu ni. Tapi walaupun dah kitab ni cerita syarat sah sembahyang Islam, bukan Islam saja, Islam yang beriman. Dia kata Islam je, bila itlaq Islam, mana Islam yang beriman. Apabila diitlaq ni kata se, tak kait. Dia kata iman, mana orang yang beriman yang Islam. Walaupun antara Islam dengan iman ni dia tidak berlaziman. Ada orang Islam yang tidak beriman. Contohnya orang munafik. Orang munafik hukum zahir dia orang Islam. Bahkan munafik pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjemaah semayang berjemaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi Allah dia orang kafir. Sebab apa? Dia tidak beriman. Mana ada orang Islam yang tidak beriman. Antara Islam dengan iman dia tidak berkait. Tapi walaupun tidak berlaziman antara dua ni, tapi dalam kitab bila itlaq ni dia kata Islam. Mana Islam yang beriman. Bila dia kata orang beriman yang Islam. Jadi syarat sah ni bukan Islam saja, Islam yang beriman. Sebab kalau orang tak ada iman, kekal neraka selama-lamanya. Dah sah dah semayang, tak sah dah tanya semayang sah dah sah, kekal neraka selama-lamanya. Orang tidak sah iman. Tapi kita nak cerita ni hak Islam dulu. Yang payah sebenarnya iman yang payah. Zahir mudah je. Zahir mudah, ngaku terima sudahlah. Baik, comel hak Islam ni. Dah perut Islam. Bukan boleh makan pun. Dah perut ni tak bunyi. Wak bunyi ni dah bunyi dah perut masing-masing. Sekekek Islam, kekek Islam. Macamlah Islam boleh makan.
perut dia. Dia tak percaya kepada agama. Dia panggil apa ni? Orang yang tidak ada iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah sah dah semayang? Memang tak sah, kekal neraka selama-lamanya. Tapi iman ni semata-mata taufik hidayah daripada Allah. Islam ni kita belajar, cakap gini tak boleh, batal Islam. Dia pun tutup mulut ditutup, tak cakap manis. Baik, Islam baik. Itu manis di mulut, di dalam tadi. Jadi Islam ni mengikut dan menerima oleh zahir seseorang. Dengan lidah lah kita kata akan barang yang mendatangkan dengan dia dengan barang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terima hak Nabi bawa daripada segala barang yang diketahui daripada agama dengan darurah. Dengan darurah ni dengan latah, ramai orang tahu belaka. Artinya dengan ketiadaan fikir dan bicara. Terima tanpa fikir bicara. Terima bulat-bulat ketetapan yang dibawa, ketetapan Allah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalian ketetapan hak Nabi bawa. Tapi perkara agama ni banyak. Hak Nabi bawa ni 23 tahun. Hak mana kata kena terima sekalian? Perkara agama yang diketahuikan dia dengan daripada agama dengan darurah. Perkara yang dipanggil maklum fiddin bidarurah. Benda yang orang tahu belaka misalnya. Benda yang maklum, yang latah, yang celah, yang nyata, yang mana sahih, orang tahu belaka. Dalam agama kita Nabi bawa ni ada benda yang besar-besar, ada benda yang halu-halu. Benda hak besar-besar ni daripada jauh nampak dah, tak ngaji banyak pun nampak tahu. Awak kafir pun kadang dah tahu, budak-budak pun tahu. Benda besar mana? Semayang wajib. Orang kafir pun tahu Islam wajib semayang. Budak pun tahu semayang tu wajib. Maknanya perkara agama haram judi. Orang tahu belaka, orang maklum. Orang kafir pun maklum, orang Islam tak boleh judi. Ni perkara agama yang besar. Orang ni panggil perkara yang maklum fiddin bidarurah. Benda orang tahu belaka ni kena terima, jangan duk engkar. Tapi ada perkara agama yang halu-halu. Halu-halu ni maknanya kena gepek dekat sikit baru tahu. Oh, ni Nabi bawa kalau gitu. Ni panggil ni perkara ni kena ngaji sikit lah baru boleh tahu. Hak ni tiba-tiba dia tak tahu, dia tiba tak terima. Islam dia tak batal lah. Dosa tu tetaplah berdosa. Perkara agama orang tahu belaka. Mana contoh dia kata terima ni, terima dengan ketiadaan fikir dan bicara. Contohnya seperti 2 kalimah syahadah dan contohnya. Dan dikendaki dengan mengikut dan menerima itu. Apa makna mengikut menerima Islam ni? Mengaku lidah dengan barang yang tersebut itu. Mengaku lidah dengan perkara hak Nabi bawa. Dan tiada menolakkan dia. Dan jika tiada diamalkan dia sekalipun, seperti meninggal ia akan semayang dan umpamanya selama-lamanya, walaupun tak wak sekalipun, selagi dia terima, dia aku semayang ni wajib, dihukum orang Islam. Walaupun dia tak amal sekalipun. Sebab apa? Amal, laksana, tunai, itu habuan ihsan. Mana ihsan? Anta'budallah. Nabi kata ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Ihsannya anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Manapun mengabdikan diri, buat hak Tuhan suruh, tu panggil mengabdikan diri. Tinggal hak Tuhan larang. Mana hak Tuhan suruh? Semayang hak kita terima sebagai orang Islam, puasa hak kita terima sebagai orang Islam. Kita kena buatlah. Itu ihsan. Mana mengabdikan diri ihsan ni? Hak Tuhan larang tinggal. Sebab apa tinggal? Sebab kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal judi sebab apa? Sebab judi ni Nabi kita larang, agama larang. Tinggal minum arak sebab apa? Arak ni agama kita larang, Nabi bawa perintah agama larang. Kita pun tinggal. Itu adalah ihsan. Syarat untuk sempurna, lengkap Islam dan iman kita. Jadi Islam ni kita cerita cara kasarnya, Islam dipanggil al-inqiyad wal istislam.
Islam ni dipanggil iz'an. Iz'an ni dipanggil maknanya terima, mengaku, merendah diri akan segala perkara hak Nabi bawa. Terima. Nabi kata wajib, wajiblah. Nabi kata haram, haramlah. Terima bulat-bulat. Itu orang Islam. Sebab apa orang Islam kena terima bulat-bulat segala perkara Nabi bawa? Kita pergi kepada asas rukun Islam. Walaupun kita cerita Islam dulu ni bukan cerita rukun, tapi antara Islam dengan rukun dia tak sama je. Antara Islam dengan rukun dia sama. Kita pergi pada rukun Islam. Kita nak ambil rukun asas. Rukun asas, rukun yang pertama. Yang kedua, yang tiga, empat kita cerita semula. Yang kedua, tiga, empat, lima cerita semula. Kita nak ambil asas. Asas rukun Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita naik saksi ikrar mengaku Allah Tuhan kita, Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mengaku Allah Tuhan kita, Allah utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Rasul, bawa perintah agama daripada Allah, dah kita mengaku Allah Tuhan, Allah kata apa sebagai Islam, kita kena terima lah. Sebab apa? Datang daripada Allah, Allah Tuhan kita. Allah kata semai wajib, kita terimalah semai itu wajib. Allah kata judi haram, kita terimalah judi itu haram. Semua perkara Nabi bawa, kita orang ada syahadah, kita akan terima bulat-bulat. Sebab apa tak fikir-fikir? Sebab kita kenal Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, yang bijaksana, yang meletakkan agama kepada kita nak selamat kita dunia akhirat. Kita tak jalan lain dah. Sebab apa? Sebab kita ada syahadah Islam dan kita ada keyakinan iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita percaya pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudah je kita terima tanpa kira bicara, tanpa fikir, tanpa tilik. Kenapa? Kita terima bulat-bulat, kita serah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintah apa, kita terima. Tak ada oeh-oeh dah. Itu dipanggil orang Islam. Terima sekalian ni. Sebab Nabi bawa bukan semayang, puasa, zakat, haji je. Terima sekalian perkara hak Nabi bawa datang. Nabi bawa bab kepercayaan. Kita kena terima lah. Nabi bawa cerita bab malaikat. Kita sebagai orang Islam kena terima. Nabi bawa cerita bab kiamat. Kita orang Islam kena terima. Cerita malaikat, cerita kiamat, itu tak ada cerita dalam rukun Islam. Itu cerita dalam rukun iman. Beriman dengan malaikat, beriman dengan hari kiamat. Ni tak faham orang panggil, tak faham syahadah. Hakikat sebenarnya antara Islam dengan iman sama sahaja. Cuma Islam terima zahir, iman percaya dalam. Sekarang ni Islam terima zahir segala perkara Nabi bawa. Iman terima hati segala perkara Nabi bawa. Nabi bawa ni termasuk cerita malaikat, termasuk cerita kitab, termasuk cerita hasmayang, puasa, zakat, haji, semua sekali. Maka orang Islam kena terima semua ni. Orang beriman kena percaya semua ni. Tapi kenapa dalam rukun iman tak ada cerita semayang? Dalam rukun iman tak ada cerita puasa. Dalam rukun iman tak ada cerita zakat, haji. Mana? Jadi macam antara Islam dengan iman ni benda lain. Tak. Sebab asas rukun Islam, dua kalimah syahadah, asas rukun iman, beriman dengan Allah dan beriman dengan Nabi, beriman dengan Rasul. Beriman dengan Allah dan dengan Rasul, maknanya cara khusus juga beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu asas kepada rukun iman. Jadi sekarang ni bila kita naik saksi Allah Tuhan, Muhammad utusan Allah, hak Nabi cerita tu, termasuk malaikat Nabi cerita juga, termasuk kiamat Nabi cerita juga. Kena terima lah orang Islam. Walaupun dalam hukum Islam tak cerita bab malaikat, bab kiamat, tapi malaikat kiamat ni siapa yang cerita? Nabi yang cerita, khabaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah kita mengaku Allah Tuhan, Muhammad utusan Allah kan? Terimalah cerita Nabi ya. Sebagai orang Islam, orang ada iman kepercayaan pula, samalah beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Nabi bawa cerita berkaitan dengan
malaikat, hati kita percaya. Nabi kita bawa cerita tentang kiamat, hati kita percaya. Nabi bawa datang cerita bab semayang, hati kita percaya. Nabi kita cerita bab puasa, zakat, haji, hati kita terima bulat-bulat. Itu yang terbaik kepada kita. Sebab apa? Sebab masuk di bawah beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul, cara kasar. Tapi kalau semayang, puasa, zakat, haji, masuk pula di bawah beriman kepada kitab. Itu cara-cara khusus lah. Tapi hak beriman pada kitab sendiri, beriman pada Quran sendiri, kerana apa? Kerana kita beriman dengan Allah dan Rasul. Bila kita beriman dengan Allah dan Rasul, Rasul bawa kitab, Rasul bawa Quran, dengan sendiri kita berimanlah dengan Quran. Sebab asas pada rukun iman, beriman pada Allah dan Rasul. Sebab itulah orang dulu-dulu lah ditekan supaya kita kena ada 50 akidah. Bila kita ada 50 akidah, maka sah semayang bang kita. 50 akidah ni berkait dengan Allah dan Rasul, berkait dengan kepercayaan kita kepada Allah dan Rasul. Itu hanya 2 rukun iman daripada 6. Macam mana padam dah dengan 50 akidah berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul. Dah bila kita beriman dengan Allah, bila kita beriman dengan Rasul, Rasul cerita bab malaikat, kita tak beriman? Beriman lah. Rasul bawa kitab, kita tak beriman? Kita beriman lah. Rasul bawa cerita bab kiamat, kita beriman ke tak? Kita beriman lah. Itu masuk di bawah beriman dengan Allah dan Rasul. Itu asas pada rukun iman. Tapi sebelum nak cerita bab beriman dengan Allah dan Rasul, cerita bab zahir dulu, bab syahadah, bab Islam. Kita nak saksi Allah Tuhan, Muhammad utusan Allah, apa Nabi bawa kita terima belaka. Termasuk tadi cerita malaikat, cerita kiamat. Dia dalam bab Islam, iman, rukun Islam, rukun iman ni permulaan pengajian. Ni kena kemah molek biar kita faham molek. Kalau kita pergi detail ke tentang lain pula untuk menyempurnakan rukun Islam, rukun iman, tapi kena faham molek sini. Kadang-kadang bolong kita antara Islam dengan iman, antara rukun Islam dengan rukun iman. Sebagai orang Islam kena terima malaikat. Tak ada cerita malaikat dalam rukun Islam. Cerita bab iman ada lah. Dia tak faham. Dia tak faham syahadah. Dia tak faham apa makna Islam. Makna Islam ni terima zahir akan sekalian perkara yang Nabi bawa datang. Dah, malaikat bukan Nabi cerita. Dah terima lah. Hati malaikat kih iman, iman cahaya dalam, iman cahaya dalam. Kalau mulut dia kata malaikat tak ada, cerita tahyul je, batal syahadah dia, batal Islam. Sebab apa? Tak percaya dengan Nabi tu. Sebab Nabi cerita bab malaikat kan. Tu tak ada bab Islam, tak faham. Mulut dia mengaku dia percaya, mulut dia terima malaikat ada, dalam hati tak terima. Orang Islam yang tidak beriman. Jadi Islam ni terima segala-gala perkara hak Nabi bawa datang, kemudian laksana, tunaikan apa yang kita terima. Itu ihsan. Kita kena atur molek antara Islam dengan ihsan ni, antara terima dengan tunaikan. Sebab kadang-kadang dalam setengah kitab dia letak makna Islam, dalam setengah kitab lah dia letak makna Islam junjung akan sekalian perkara hak Nabi bawa. Macam rekah dia junjung. Dalam kitab Faridah dia terang, terima walaupun tak buat sekalipun, dia tetap orang Islam walaupun tak pernah semayang pun. Tapi setengah kita Islam dengan makna junjung akan sekalian perkara hak Nabi bawa. Itu Islam, junjung. Apa makna junjung? Apa makna junjung? Junjung dengan makna terima. Junjung makna buat. Itu setengah pandangan. Ada juga setengah pandangan Islam dengan makna buat. Tak apa, itu panjang cerita waktu. Waktu kena kaji khusus pula bab apa pengertian Islam tu sendiri. Sebab kadang-kadang ada orang sebut Islam dia terima, ada orang sebut Islam dia kena buat. Sebagaimana iman.
Iman ada setengah jalanan mengatakan iman terima hati. Ada kat setengah jalanan iman ni terima hati, apa tasdik bil qalbi, ikrar bil lisan, buat dengan jawarih. Saya dengar tak? Iman ni benar hati, anggota zahir buat, ni lidah mengaku terima, anggota zahir buat. Ada juga tarikh iman seumpama tu. Ni kena faham siok ni antara dua jalanan ni. Sebab takut terpesong jadi jalanan Mu'tazilah, takut terpesong jadi jalanan Khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Islam ni memang ada pandangan mengatakan Islam ni buat, tapi jalanan yang masyhur, yang muktamad, Islam adalah terima zahir, buat ihsan. Atas jalanan yang kata Islam tu buat, atas jalanan yang kata Islam tu buat, Islam tu laksana. Mana pun Islam buat hak Tuhan suruh, buat hak Nabi suruh, itu Islam. Dah kalau tak buat batal Islam, tak sempurna dia kata. Di situ pula dak Islam mana buat, tak buat kafir. Tak sempurna, tak sempurna. Sebab kalau Islam makna buat, Islam makna buat, tak buat kafir, tu Khawarij, bukan ahli sunnah. Bisa dengar Khawarij. Khawarij ni Islam adalah qaulun wa amalun, tu Khawarij. Islam terima dan buat. Mu terima sembahyang wajib, mu kena sembahyang. Tak sembahyang kafir mu, tu Khawarij. Mu terima puasa wajib, mu kena puasa, tak puasa kafir mu. Tu Khawarij. Mu terima aku bahawa zakat wajib, mu kena bayar zakat, tak bayar kafir, atau Khawarij. Mu terima, mu akur bahawa judi tu haram, mu tak tinggal judi, kafir, tu Khawarij. Sebab apa? Islam ni kena terima dan tunaikan, laksana perintah. Laksana perintah menapa? Hak Tuhan suruh buat, hak Tuhan tinggal larang. Hak Tuhan suruh tak buat, kafir lalu dah. Hak Tuhan larang tak tinggal, kafir lalu dah. Tu Khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Pun nak ganah kat tu. Jadi Islam jalanan yang muktamadnya adalah Islam dengan makna terima. Tetapi Islam dengan makna terima ni pula tak belaga pula dengan rukun Islam. Rukun Islam syahadah tu belagalah, sebab makna terima sebab kita mengaku Allah Tuhan. Rukun Islam yang kedua mendirikan sembahyang, buat. Rukun yang ketiga berpuasa, buat, bukan terima saja. Mengeluarkan zakat, buat, bukan terima saja. Mengerjakan haji, buat, bukan terima saja. Tiba-tiba Islam ni terima je, bukan buat ihsan. Kita letak warna pula, sebab takrif dengan hukum tak boleh beza. Warna agak kelah kita. Tak habis cerita bab Islam kita ni. Kalau kita bermakna Islam tu buat, Islam mana buat, jangan jadi Khawarij. Islam dengan mana buat, hak ahli sunnah. Islam dengan mana buat, juailah dengan rukun. Sebab apa? Rukun Islam mendirikan sembahyang, kena sebab buat. Rukun Islam berpuasa, jual yang panggil dengan takrif. Sebab takrif Islam buat, rukun pun buat kau. Sebab berpuasa buat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, jual yang panggil. Tapi kalau rukun ni, kalau mana rukun Islam tu bersembahyang, mendirikan sembahyang, rukun Islam tu berpuasa, rukun Islam tu mengeluarkan zakat, rukun Islam tu mengerjakan haji, apa dia rukun? Kita faham tak rukun ni apa? Rukun ni ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'. Rukun ni satu perkara yang nak terhenti sah dengan dia. Nak sah kena ada rukun, kan gitu? Rukun nak sah kena ada dia lah. Contoh macam rukun wudu, nak sah kena basuh muka, kena basuh tangan. Kalau tak cukup rukun, tak sah lah wudu, kan gitu? Rukun semayang 13 hang, kena cukup lah rukun 13 hang. Tak ada serukun, tak sah lah semayang. Rukun Islam 5 ni. Nak sah Islam kena ada 5 rukun. Jadi kalau ada puasa, tahu tak puasa, apabila orang ni tak puasa, zakat fitrah dia bayar dah. Puasa tak, zakat fitrah pun tak juga. Misal lah, sekali kalau dia tak puasa, tak ada satu rukun Islam, lepas tu tak puasa kan ni, tak ada serukun, tak ada serukun wudu,
tak sah wudu, tak ada serukun semayang, tak sah semayang, tak ada serukun Islam, tak puasa, tak ada serukun, tak bayar zakat, tak ada 2 rukun, haji tak pergi, duit banyak, tak ada 3 rukun. Apa ni? Tak sah 3 lah, tak ada serukun, tak puasa. Kafir tak? Orang tak puasa kafir tak? Ha? Tak orang tu rukun Islam, tak ada serukun kafir lah. Kafir tak? Ha? Dia kata rukun kan? Tu budak kafir dah hukum. Tak ada serukun wudu, tak sah wudu, tak ada serukun semayang, tak sah semayang. Tak ada serukun haji, tak sah haji, tak ada serukun imam, tak sah imam. Tak ada serukun Islam. Rukun Islam berpuasa. Tiba-tiba dia tak puasa, tak ada serukun. Ha, tak sah Islam, kafir. Dah kafir dah orang tak puasa. Dok pula, tu lagi kat mana? Ha, tu kata dah habis nak ngaji. Ha, nak cerita mana tak tahu lah. Belik dah tu. Apa ni? Dan seminggu lagi nak buat raya. Kita buat apa minggu lagi nak masuk bulan puasa? Ada 2 kali lagi. 2, 3 lagi. Ya, 2, 3 kita dah. Malam esok lah 10 dah. Ha? Kita ingatkan malam ni malam 10. Banyak tempat lain kata kadang baru malam 10. Ha, ada dah kena sekali dah. Tahu bila kena sekali kadang baru malam 10. Mari-mari penuh parking depan. Orang nak ngaji parking luar tu. Sebab apa? Grup sepuh penuh parking. Ha, di malam esok grup sepuh mari lah. Malam ni tak hari ingat ke malam ni dah malam sepuh. Kata kena pulak kadang baru malam 10. Nak baca Yasin juga sekali. Baca Yasin sekali pun. Ingat baca Yasin sekali masa dia mari dulu. Tapi masa tu penuh parking. Kenal juga di masjid ni, tapi kenal malam sepuh je. Mana orang ngajar tak kenal. Malam sepuh kenal. Kita kata sama kita ni apalah, sebab guru sepuh dah ada lagi. Kalau ada guru sepuh kata gitu, dia kata ke dia pula. Jadi Islam ni ada 2 takrif. Kita nak ambil takrif hak muktamad tu, terima. Lepas tu takrif hak kata Islam dengan mana buat tu, lepas tu macam mana rukun tu pula. Rukun tu rukun hakiki ke rukun urfi ke, tu kena ngaji, kena pergi faham lah situ. Sebab apa? Takut jadi khawarij. Takut jadi khawarij. Khawarij dak sembahyang kafir, dak puasa kafir, dak zakat kafir, dak mujakan haji dan kadang mampu kafir, tu khawarij. Bukan di sunnah. Jadi kita ambil Islam dengan makna terima. Terima segala-gala perkara yang Nabi bawa datang. Segala-gala. Nabi cerita bab ghaib, malaikat kiamat tadi pun terima. Nabi cerita bab ibadat semayang puasa pun terima. Nabi cerita bab muamalah. Bab muamalah jual beli, sewa menyewa. Bab muamalah kita terima. Syarat mengharamkan riba dalam muamalah kita terima. Itu adalah perintah agama, hukum agama. Itu orang Islam. Syarat menetapkan bahawa ada hukum munakahat, ada nikah kahwin dianya, ada nafkah, ada cerai. Itu perintah agama, kita terima sebagai orang Islam. Agama menetapkan hukum janayah, ada hudud, ada qisas, ada takzir, kita terima. Sebab apa? Itu yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Ini orang Islam. Terima segala perkara hak Nabi bawa datang. Itu takrif Islam. Belaga ni juang dengan asas pada rukun Islam 2 kalimah syahadah. Tak juang mana lagi sebab dah kita mengaku Allah Tuhan. Allah menetapkan hukum ibadat, kita terima. Allah menetapkan hukum muamalah, kita terima. Allah menetapkan hukum munakahat nikah kahwin, kita terima. Allah menetapkan hukum janayah, hudud kisah tu hukum Allah, terimalah kita sebab kita ada syahadah. Kita orang Islam, kita kena terima lah. Lepas tu doa apa dak buat? Buat laksana, itu yang kedua. Itu ihsan. Jangan faham pula dah tak buat tu tak terima tu. Ni kena halusi sikit. Dak laksana tu tak terima tu. Kalau terima dia laksana. Ni masalah lah ni. Ni kena halusi. Sebab Islam terima, lawan dia tolak.
engkar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tolak engkar ketetapan Allah. Perkara yang orang tahu belaka, maklum fiddin bidarurah, orang tahu belaka benda ni. Dan perkara ni pula perintah agama, ijma' ulama. Tidak ada khilaf di kalangan mazhab kitanya. Dia engkar, dia tolak, maka batal Islam dia, batal syahadah dia, maka nak sembahyang pun tak sah lah. Masuk sini dia kata maka tiada sah sembahyang orang kafir. Mana orang kafir? Orang engkar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kafir tu engkar lah. Engkar, tolak ketetapan Allah, kafir. Engkar, tolak, tak terima, kafir dah. Kalau hina, hina tu sudah cerita lah kalau hina kau. Tapi persoalan kitanya kadang-kadang kita kata dak laksana makna dia engkar, dak laksana makna dia tolak hukum Allah. Tolak hukum Allah kafir. Dah kalau tak laksana tolak ni salah faham. Dak berlalu sini jadi khawarij sini. Dak berlalu. Ada yang bawa dia kata tak laksana hukum Allah makna dia tolak. Tolak tu kafir. Dah kalau tak laksana tolak Kalau laksana engkar tak kait dak belazimang dua tu. Orang yang tak semayang, orang tak semayang, mana apa tu? Dia orang tak semayang tu lah. Mana apa dia tolak, dia engkar perintah semayang. Orang tak semayang, kalau kata tak laksanakan tolak kan, engkar. Orang tak semayang, tak laksana orang panggil. Semayang wajib kan? Tak semayang mana tak laksana perintah Allah. Mana apa tu? Dia engkar, dia tolak kewajipan semayang. Gitu. Semestinya gitu. Orang tak puasa, mana tak laksana perintah. Orang tak puasa, mana tak laksana perintah. Mana orang tak puasa ni bererti dia engkar, tolak kewajipan puasa. Saat ni kata tak laksana, tolak. Tak laksana, engkar. Kan tak semayang, engkar. Tak puasa, engkar. Gimana? Orang yang tidak tutup aurat, mana apa tu? Tidak laksana perintah agama menutup aurat. Bila orang tidak melaksanakan perintah agama menutup aurat, dia dedah aurat, mana dia engkar kewajipan tutup aurat. Gitu. Itu maknanya tak faham antara Islam dengan ihsan. Islam terima, ihsan laksana. Orang yang terima, orang yang terima, saya nak cerita. Islam mana terima, ihsan mana laksana. Orang yang tidak laksana, tidak semestinya dia tidak terima. Orang yang tidak semayang, dia bukan tak terima kewajipan semayang. Semayang wajib, dia terima orang panggil. Bapa muda semayang, tak dang, sibuk. Mana orang panggil apa? Orang yang tidak ada ihsan. Islam dibatal ke tak? Tak, sebab dia tidak engkar kewajipan semayang. Dia tak tolak, dia terima. Tapi bapa tak semayang, sebab dia mana? Dia tak dang, tak orok. Dia kata orang ni orang yang tidak ada ihsan, orang fasik, orang zalim, orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tempatnya neraka. Tapi dia masih lagi dihukum sebagai orang Islam sebab dia masih lagi terima kewajipan semayang. Terima apa tak semayang? Tak semayang dia tak ada ihsan. Bukan dia engkar, dia tolak, bukan. Tak ada. Kena atur sikit molek sini ni. Tapi kita dalam bab semayang puasa ni, kita nampak boleh terima. Mana huraian tadi, orang yang tak semayang tak mesti dia engkar kewajipan semayang. Orang tak puasa bukan berarti dia engkar kewajipan puasa. Kita boleh terima. Kita pergi kepada hak perintah agama yang menjadi orang apa? Orang duk sibuk-sibuk tu lah bab hudud kisah. Dia tadi sebut hudud kisah. Sebut hudud kisah. Politik itu politik. Nak jauh agama molek-molek, politik lalu dah. Ni politik apa? Hudud kisah tu perintah Allah Subhanahu wa taala.
Politik tak boleh masuk masjid. Lepas tu mana politik? Sakut pagar. Jangan masuk masjid kata dia. Pagar tak boleh masuk masjid. Turun sekarang, sarung baliklah. Sakut pagar dia tu dia. Lalu duduk kisah politik tak boleh cerita. Ni pening. Tak faham agama. Sekarang ni kita pergi pada hudud kisah. Ini jelas semua orang maklum. Orang kafir pun tahu. Hukum Islam kita curi kerat tangan. Tambah kerat tangan dia pun ngedi dia pun takut. Tambah kerat tangan dia nya, ngedi dia pun takut. Sampai Singapura dah tahulah. Itu cerita orang Islam dia cerita hamu takut benda. Orang Islam berkhitan kerat. Dia takut kedok. Dia takut apa? Bukan kerat umum. Cik buat apanya? Dia dah takut tu. Tapi kat tangan dia takut tu apa? Jadi bab ni hukum hudud kisah semua orang tahu belaka. Orang kafir pun tahu. Kita orang Islam kena terima bulat-bulat perintah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kena terima. Kena aku inilah perintah Allah Subhanahu wa taala yang terbaik kepada kita, nak selamat kita dunia akhirat. Sebab agama Nabi bawa selamat dunia akhirat, bukan selamat akhirat saja. Selamat dunia dan akhirat tu agama Nabi bawa datang. Kita terima bulat-bulat cara zahir, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Hak paling mahalnya ni dalam hati kita percaya, hati kita yakin kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hubungan masing-masing dengan Allah. Kita nak cerita dah zahir, tapi dak laksana pun laksana tu ihsan. Terima wajib sebagai orang Islam, laksana pun wajib untuk kesempurnaan Islam. Tiba-tiba tidak laksana. Terima ini bab Islam, wajib kita kena terima. Laksana pun wajib juga, itu ihsan. Tiba-tiba dia terima sebagai orang Islam, tak laksana. Tak laksana sebab apa? Tak ada kemampuan, tak ada kuasa penuh. Apa masalah tidak laksana? Kuasa penuh, boleh laksana. Dia kata ramai orang tak tahu lagi. Dan ramai orang tak tahu, muatlah orang tahu. Mu kuasa penuh kan? Orang tak tahu JST ke apa pun muat, ada benda-benda pun. JST bukan kata kita orang rakyat tak tahu, orang atas-atas pun tak tahu. Orang ni kata orang ni tak tahu, orang ni kata orang ni tak tahu. Sama-sama atas pun mu kata aku tak tahu, mu tak tahu. Melaksana juga orang tak tahu pun. Sekarang ni ramai orang tak tahu. Dan mu kuasa penuh, mu biarlah orang tahu belaka. Kalau tu masalah dia. Dah mu kan nak sangat mu laksana. Mu nak sangat warna kita orang Islam nak tambuh, kita kena terima tu perintah agama. Lepas tu kalau mu nak sangat mu laksana lah. Mu tu orang yang dia suruh laksana tu ada kuasa penuh ke tak? Tak ada kuasa penuh kitanya, maka kita tak mampu laksana. Sebab tak ada kuasa penuh, kita tak salah. Tapi sekarang ni ada dah orang nak sokongnya. Hak kuasa penuh tu nak sokong. Bagus dia nak sokongnya. Sebab apa mu sokong? Mu lah yang buat sebab mu kuasa penuh. Kita kuasa terhad setakat negeri saja. Nak laksana ni kena ada kuasa penuh. Kuasa penuh hak pusat, hak KL. Sekarang ni hak KL kata dia sokong mu laksana. Mu tak boleh sokong, mu kena laksana. Hello gitu, hello gini, tak laksana. Dalam keadaan ada kemampuan. Orang ni fasik, zalim. Sebab apa? Sebab dia ada kemampuan untuk laksana. Laksana perintah agama wajib ijma' ulama'. Laksana hukum agama dan negara wajib ijma' ulama'. Tak ada khilaf tu. Tak laksana dalam keadaan ada kemampuan, fasik, zalim. Siapa fasik zalimnya? Nak buka siapa? Nak ubah ke siapa? Nak ubah ke seorang tu. Seorang tu siang dah dia kata dia jahat semua dah dia. Kena atas kepala dia belaka dia kata. Tapi atas kepala dia seorang kena. Sekarang nak kena siapa pasti zalim. Sebab apa? Sebab dah laksana dalam keadaan ada kemampuan. Mereka pun 50-60 tahun dah. Siapa yang pasti zalim? Lepas tu orang yang tidak ada kemampuan, tak ada salah. Sebab kita tak ada kemampuan.
Memang kita wajib melaksanakan, tapi kita tak ada kemampuan, kita tak salah. Tapi hak tak laksana, hak ada kemampuan, hak fasik zalim tadi, sekarang dia cakap molek dah, dia terima ini hukum Allah, hukum yang terbaik. Bahkan ada orang yang tak terima hukum Allah ni, dia marah sama pula dah. Ada kan orang tak duduk Malaysia ni, kalau laksana hukum hudud tak duduk Malaysia. Nak duduk mana? Tak duduk Malaysia. Duduk luar daripada bumi Allah, duduk bawah luar daripada langit Allah Subhanahu wa taala. Tak apa. Keluar Malaysia, pergi Indonesia pun bumi Allah juga. Nak pergi duduk mana? Tiba-tiba adalah pula hok lama kening cakap macam-macam, dia marah sama retek. Oh, bagus pula. Salah baca, salah dengar, tukar bimbo kita ni. Mana apa? Dia aku dah baik, terbaik, ni hukum Allah. Ini orang Islam. Ada laksana, ada kemampuan, pasti zalim. Islam dia tetap orang Islam. Lepas tu dalam perut dia warna iman dia, kepercayaan dia, keyakinan dia. Oh, ekstri lah tengok. Umirtu an ahkuma bizawahir wallahu yatawalla sarair atau kama qala. Nabi kata, aku diperintahkan hukum hak zahir, hak dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Zahir cakap molek, hati tak terima, orang ni orang Islam di sisi zahir, kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kita panggil orang munafik, tempatnya patak neraka. Faham patak neraka ni, patak ni sebuah Terengganu ni, jangan patak ni sebuah orang luar. Di sebuah luar patak tu benda lain. Di bahagian punggung patak orang luar. Kita patak ni cerok neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ni patak neraka. Bahan dia kata patak punggung, dia kata. Tapi kita nak sah semayang ni bukan Islam saja, Islam yang beriman. Mana pun ni, zahir dia terima, hati dia terima. Tapi dia bersama-sama dengan golongan yang mampu tapi tak laksana, fasik zalim. Semayang dia sah ke tak? Semayang dia sah. Tapi macam mana dia semayang, dia bersama dengan fasik zalim? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang semayang ni cegah dia fahsyat dan munkar. Dia kena periksa balik semayang dia tu. Kalau semayang sungguh, dia tak akan bersama dengan golongan yang fasik, yang zalim, yang ada kemampuan tapi tidak mau laksana, suruh orang lain pula laksana. Suruh di masa sama minta sokongan cara-cara terbuka, lolek. Kali gitu, kali gini, bunyi hok bawah-bawah tu lah kita sokong bunyi bawah-bawah. Hok bawah atas senyap, tak kata apa lagi. Payah main pasal ni lolek. Tapi zahirnya Islam. Sebab apa? Dia mengaku terima. Tapi nak sah semayang, Islam yang beriman, zahir terima, hati pun kena percaya kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada syahadah, orang yang mengaku Allah Tuhan, Muhammad utusan Allah, orang yang ada iman, yang beriman dengan Allah, yang beriman dengan Rasul. Sini walaupun kita nak cerita berkaitan dengan sah semayang, tapi secara kita nak faham halus ni bukan nak cerita bab sah semayang je, nak kena faham Islam, iman tu nak kena faham. Sebab takut dok Islam dan kita ni kata maka tiada sah semayang orang kafir. Nanyalah, dan kita semayang kan, wuduk kita jaga, kebersihan kita jaga, kena ada pula dah syarat opting tak cukup saja semayang kita ni kekal neraka selama-lamanya. Tapi tadi tu banyak orang kita tinggal gantung-gantung tadi. Tinggal gantung-gantung tadi tu. Dah rukuk Islam kata berpuasa, dah tak puasa buat budak kafir lagi. Lepas tu nak cerita mana tu kepada lok gantung gitu, lepas tu cari diri lah ke mana. Kelok lok tak ada soal. Lepas tu tinggal lok tak ada soal, tinggal. Lepas tu mana? Ngepang dah. Lewat dah ni. Tak habis lagi Islam ni. Ngepang pula. Kitab ni kitab fiqh tadilah, Islam, iman, ihsan,
biasanya dia akan hurah dalam kitab Tauhid sifat 20. Kitab Tauhid sifat 20 dia akan hurah berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Kita kena faham molek sini. Walaupun kita nak tupu di sini berkaitan dengan untuk mencukupkan syarat sah sembahyang. Tapi tadilah bukan syarat sah sembahyang je, syarat sah sembahyang, puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah yang lain. Kalulah tak sah Islam, bukan kata tak sah sembahyang, bukan kata tak sah puasa saja, kekal neraka selama-lamanya. Orang yang wuduk tak sempurna, tak sah sembahyang, tapi dia tetap syurga juga. Kira lah pula kediam-kediamnya macam mana. Dia tak cukup syarat sah wuduk, tak sah sembahyang, tapi dia orang Islam lagi. Tapi kalau tak ada syarat sah Islam ni, bukan masalah sembahyang je, Islam pun tak, iman pun tak ada, kekal neraka selama-lamanya. Walaupun tunggak-tunggik sembahyang, puasa sekalipun. Jadi insya-Allah kita sambung balik berkaitan dengan syarat sah sembahyang Islam dan setengahnya Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.